Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita berkaitan dengan ilmu faraid atau ilmu berkaitan dengan pengurusan harta pusaka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun selesai berkaitan dengan tajuk hak menunaikan hutang ke atas harta peninggalan si mati, yang mana si mati ada berhutang, maka hutang-hutang yang ditinggalkan oleh si mati, sama ada hutangnya dengan Allah Subhanahu wa taala mahupun hutang bersama dengan manusia, hendaklah diselesaikan, dibayar, ditunaikan, dilangsaikan dengan menggunakan harta peninggalan si mati. Okay, baik. Yang seterusnya, al-huquq muta'alliqah bitarikah, berkaitan dengan hak-hak atau liability harta pusaka. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan amalan di Malaysia. Sedikit saya sentuh, iaitu hak tuntutan harta sepencarian. Sebelum harta pusaka diagih-agihkan kepada waris-waris yang berhak, maka jika berlaku tuntutan harta sepencarian, hendaklah diselesaikan. Okay. Apa dia harta sepencarian? Harta sepencarian adalah harta yang diperolehi oleh pasangan suami isteri dalam tempoh perkahwinan yang sah menurut hukum syarak, sama ada melalui sumbangan langsung atau sumbangan tidak langsung. Itu adalah makna harta sepencarian, sebagaimana yang tercatat pada Seksyen 2/1 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, Akta 303. Okay. Jadi sebab itu saya kata menyentuh tentang Malaysia sikit lah. Mungkin baca buku fiqh tak jumpa perkataan secara persis. Satu itu bincang tentang harta sepencarian. Namun demikian, harta sepencarian muncul dalam 3 keadaan. Harta sepencarian berbangkit dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama, berlaku perceraian di antara pasangan suami isteri. Harta sepencarian ni, tuan-tuan dan puan-puan kena faham bahawa ia hanya melibatkan harta dalam perkahwinan. Ya? Maknanya, kalaulah mak duduk dengan anak secara bersama, tak ada unsur harta sepencarian. Ya? Kan? Adik duduk dengan abang sekali serumah, sama-sama usaha sawah bendang dan sebagainya, dapat hasil. Ya bahagilah hasil tu. Tapi apabila bergaduh, tak ada tuntutan harta sepencarian di mahkamah syariah. Mahkamah syariah hanya melayan tuntutan harta sepencarian yang akibat daripada perkahwinan. Ya, perkahwinan. Jadi pasangan suami isteri lah. Sebab itu dia kata perkahwinan yang sah menurut hukum syarak. Maksudnya seorang tu dah sah bergelar suami isteri. Harta yang diperolehi dalam perkahwinan boleh dituntut sebagai harta sepencarian dalam 3 keadaan. Dalam aman damai tak boleh tuntut. 3 keadaan ni boleh tuntut. Yang pertama, berlaku perceraian dalam kalangan pasangan. Ya, sama ada cerai, pembubaran perkahwinan kah atau perceraian. Kalau perceraian tu talak 1, talak 2, talak 3. Kalau pembubaran perkahwinan tu fasah, khulu', kan, pembubaran melalui perintah mahkamah, itu pembubaran perkahwinan. Harta sepencarian boleh dituntut jika berlaku pembubaran perkahwinan atau perceraian dalam kalangan pasangan. Ini masih hidup lah.
Yang kedua, berlaku poligami di antara pasangan. Maksudnya suami berkahwin lain, isteri boleh file di mahkamah syariah tuntut harta sepencarian, takut bercampur dengan isteri yang baru. Dua keadaan. Keadaan yang ketiga, apabila berlaku kematian salah satu pasangan. Jadi ada tiga keadaan. Dalam konteks perbincangan kita berkaitan dengan harta pusaka adalah keadaan yang ketiga kita ambil kira, iaitu berlaku kematian pasangan. Suami meninggal dunia, isteri boleh tuntut tak harta sepencarian? Boleh. Di mana tempat tuntut? Mahkamah syariah. Bukan tuntut di surau masjid dengan ustaz dan sebagainya. Tak laku tuntutan tu. Proses tu kena melalui proses mahkamah secara umumnya. Bukan melalui buat di rumah. Fatwa Kerajaan Negeri Selangor memfatwakan bahawa harta sepencarian boleh dituntut selepas kematian. Dan tuntutan hendaklah dibuat di mahkamah, dan kadar bahagian harta sepencarian juga ditentukan oleh pihak mahkamah. Kalau dibiarkan kepada pihak yang menuntut, memang tuntut banyak kan. Isteri kata suami dia meninggal dunia, saya nak tuntut harta sepencarian. Anak-anak tanya, mak nak banyak mana harta sepencarian arwah ayah? Banyak mana mak nak? Mak nak semua sekali Kalau tanya dia memang nak banyak Jadi keputusan ditentukan oleh pihak mahkamah lihat kepada tiga faktor utama jika sumbangan langsung, iaitu faktor sumbangan, takat sumbangan, banyak mana dia menyumbang ke arah pemerolehan harta yang dikumpulkan oleh arwah suaminya masa dia hidup bersama dahulu. Banyak mana dia menyumbang. Yang kedua, dilihat kepada hutang-hutang yang ditanggung oleh arwah suami. Banyak tak hutang? Kalau banyak hutang, tak banyaklah harta sepencarian nak bagi. Kalau bagi banyak juga harta sepencarian, siapa nak bayar hutang? Dilihat semua itu. Yang ketiga, anak-anak kecil yang masih di bawah tanggungan suami. Sebab dia tak erti nak berdikari lagi. Kalau kita nak tuntut banyak, tak payah tanya dia, habislah harta. Sebab budak-budak atau kanak-kanak tak erti nak pertahankan harta dia. Kalau anak yang besar, jangan mak banyak sangat tu, sikit dah lah. Mungkin anak besar, tapi anak kecil mak ambil habis lah. Kan tak kisah umur baru 4 tahun. Tak okay. Sebab itu diambil kira faktor itu. Jadi siapa yang nak menimbangkan faktor itu dengan sewajarnya, iaitu pihak mahkamah lah. Sebab itu kalau pembuktian, kalau buat di rumah agak sukar harta sepencarian. Sebab yang menuntut biasanya nak tuntut banyak. Tapi berpadanan tak hak yang dia tuntut dengan sumbangan yang dia beri, dengan imbangan hutang-hutang suami, dengan anak-anak di bawah umur kalau ada. Kan? Sebab itu kena tengok semua sekali. Sebab itu orang tanya saya, Ustaz, saya ni duduk dengan suami saya selama 40 tahun. Suami saya meninggal dunia. Harta-harta ni boleh tak saya nak tuntut separuh? Saya mana tahu, saya tak tahu sumbangan. Sebab kena senaraikan harta-harta yang diperolehi oleh pasangan suami isteri dalam perkahwinan. Yang atas nama suami. Atas nama isteri tak payah senarai dah. Hak dia lah. Yang atas nama si mati dalam konteks ini. Kalau isteri yang mati, suami nak tuntut harta sepencarian pun boleh. Kalau suami yang mati, isteri pun boleh tuntut harta sepencarian. Banyaknya kes di mahkamah syariah kita, tuntutan harta sepencarian dibuat oleh isteri. Kebanyakan. Atau dalam konteks yang mati, balulah. Balu yang kematian suami. Jarang suami nak tuntut harta sepencarian. Jarang. Tapi yang banyaknya isteri, sebab harta banyak dinamakan nama suami. Beli tanah nama suami, menega nasi lemak sekali, isteri tukar bungkus, suami angkut bawa lori dan sebagainya. Dapat hasil nasi lemak, bila-bila suami masuklah bank dia. Kan contoh. Lepas tu dapat dengan hasil simpanan, suami beli tanah, ubah nama dia. Contohlah.
Contoh kau pun nama isteri, alhamdulillah. Kan yatim ni bang, abang beli tanah ni abang hadiah kat yang pun nama isteri. Tak ada masalah lah yang tu kalau suami mati. Contoh. Kan. Jadi suami simpan duit kan semua. Yang mana hasil sumbangan tu ada, banyak ke sedikit itu penentuan. Sebab itu tak sama rumah yang beli 20 tahun lepas boleh tuntut harta sepencarian, lepas kahwin beli rumah 20-30 tahun lepas. Rumah yang baru beli 3 tahun lepas suami mati, yang ini tak banyak harta sepencarian, yang sana lebih banyak. Tak sama lah. Sebab tempoh berbeza. Sumbangan tu macam mana? Kemungkinan banyak jika diambil daripada simpanan yang asal. Sebab itu kena senarai apa dia harta sepencarian, harta yang diperolehi, bukan harta yang diberi oleh orang lain. Yang itu bukan harta sepencarian. Harta yang dicari. Jika sekiranya bapa kita ni ibaratkan seorang wanita bersuami. Bapa suami, yakni bapa mertua dia lah. Bagi kaum ibu kita ni, bapa mertua dia meninggal dunia. Suami dia dapat sebidang tanah. Tanah pusaka. Yang itu bukan harta sepencarian kerana tak cari. Terus dapat je. Tak boleh senarai lah yang tu. Tetapi kalau dia dapat satu tanah daripada keluarga dia, suami, arwah suami bersehidup dulu, mak dia atau ayah dia meninggal, dia dapat sebidang tanah. Atas tanah itu masing-masing usahakan. Berlakunya tanam serai, tanam ubi, tanam jagung, tanam kacang. Hasilnya itu harta sepencarian. Tanah bukan. Nak kena faham. Sebab itu harta sepencarian ni kalau faham, banyak list dia. Mahkamah letih teliti satu-satu. Banyaklah list tu. Kita kena list apa harta yang nak dituntut sebagai harta sepencarian, dan kena buktikan apa sumbangan yang diberikan. Itu proses. Boleh rujuk untuk harta sepencarian ini. Sebab itu saya kata harta sepencarian ini lebih cenderung kepada amalan kita di Malaysia. Kerana kau baca kitab-kitab fiqh, tak nampak itu, tak keluar yang itu. Okey, jadi kalau kita lihat dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam, oleh kerana Taman Tun Datuk Ismail ni di bawah wilayah, saya baca yang wilayah lah, yang Selangor seksyen lain. Jadi Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, Akta 303 seksyen 58 menceritakan tentang hak harta sepencarian. Cuma di dalamnya tidak menyatakan tentang kematian, hanya berlaku perceraian sahaja. Namun dari segi arahan amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia memasukkan satu lagi, iaitu berlakunya kematian salah satu pasangan yang hidup boleh menuntut harta sepencarian. Harta sepencarian ni ranking yang ke mana? Yang mana? Ada ranking, nak bayar hutang dulu ke nak tuntut harta sepencarian dulu? Contoh, kalau tuntut harta sepencarian dulu, mungkin baki harta tak banyak nanti nak jadi pesaka, kerana nak tolak hutang pula sekali lagi. Sebab itu penting ranking tu, yang mana dahulu nak didahulukan. Kalau tanya saya lebih cenderung kepada, sebab ia tak ada dalam kitab fiqh, ijtihadiah lah. Kan tak ada secara umumnya. Yang dalam kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i ada membahaskan mata'ul bai', perkakas rumah tangga. Yang tak tahu nak bezakan cawan ni suami punya ke isteri punya. Periuk ni lama dah kahwin dulu, tak ingat. Yang tu boleh diputuskan separuh-separuh. Contoh. Tetapi yang ini harta dah tahu dah harta yang mana. Kan, yang itu dipanggil mata'ul zaujain atau mata'ul bai', perkakas rumah tangga. Ada dalam kitab fiqh dibahaskan, tapi secara khusus harta sepencarian banyak kecenderungannya kepada adat amalannya di Malaysia yang diiktiraf oleh hukum syarak. Itu. Jadi dalam konteks ini banyak mana nak tuntut dan sebagainya, mahkamah yang putuskan. Okey, baik. Jadi dalam undang-undang hanya menyatakan tentang perceraian. Ranking yang keberapa? Tadi kalau tanya saya lebih cenderung, ada yang memasukkan sebelum hutang lagi. Okay? Jadi kalau tanya saya lebih cenderung kepada lepas hutang. Sebab
nak pertimbangkan tuntutan harta sepencarian pun dikira dalam hutang yang saya sebut tadi kan, sumbangan, hutang-hutang. Contoh sebelum diputuskan kadar. Contohlah, sebab ia perkara khilafiah, mungkin pandangan orang lain berbeza pula. Dia kata hak ini dah wujud masa hidup, cuma tak boleh tuntut. Dalam keadaan damai, hidup pasangan suami isteri bahagia, malam candlelight dinner, nak buat tuntutan harta sepencarian, jom bang kita pergi mahkamah tuntut harta sepencarian. Mahkamah tak layan sebab tak berlaku 3 perkara. Ia beza dengan perisytiharan harta sepencarian boleh buat. Yang ini ramai orang duk buat sekarang ni. Suami isteri duduk tenang-tenang, elok-elok pasangan kan, bang rumah ni macam mana? Rumah abang lah, nama abang. Takkan rumah abang? Ingat tak dulu 5,000 saya bagi nak beli ni, renovate banyak saya yang keluar. Kan nama abang memanglah renovate banyak saya yang keluar modal. Abang duduk je tunggu nak besar je. Contoh, pejabat tanah dia lihat nama di geran, dia tak lihat siapa renovate. Kan contoh, siapa yang ubah suai. Pejabat tanah ni tengok geran, geran tanah nama arwah suami, harta pusaka. Contoh, isteri kata saya renovate habis berapa puluh ribu, duk besar belakang dapur dulu nak sambut menantu. Contoh, macam mana saya nak tuntut? Di situlah harta sepencarian. Bak nilai rumah dah bertambah dan sebagainya. Itulah sumbangan. Kan walaupun kita tak kata saya nak tuntut masa keluar modal dulu. Jarang orang kata saya keluar modal ni nanti saya nak tuntut balik, jarang. Dia menyumbang, membantu, sebut sumbang. Kan sumbang ni macam beri percuma. Bukan dia kata hutang. Kalau hutang kita lain bang, nak besar rumah, okey saya ada duit, abang hutang dulu dengan saya. Itu hutang, kena bayar hutang lah. Kan bayar hutang lah berapa. Jadi ni yang menyumbang, tak apa pakai duit ayah je. Kan sumbangan kita bubuh percuma je kan. Itu maksudnya. Okey, baik. Jadi boleh tuntut rumah berkenaan walaupun atas nama suami. Namun masa tenang damai ni tak boleh tuntut. Tengah malam candlelight dinner hari ulang tahun perkahwinan, jom kita pergi mahkamah sama-sama pimpin tangan suami isteri. Mahkamah tanya nak daftar apa ni puan, cik, kan? Nak tuntut harta sepencarian. Sebab apa nak tuntut? Saja. Tak boleh. Kan tak ada. Saja nak tuntut, alang-alang boleh tuntut, tengah baik-baik ni senang sikit berbincang. Tak ada. Mahkamah kata tak boleh tuntut. Yang nak tuntut mesti berlaku perceraian. Awak dah bercerai tak? Memang tak ada niat pun. Contoh, suami berpoligami ke? Tak. Contoh, mati nak kata mati memang bawa depan tu, takkan nak tanya melati ke? Contoh. Jadi 3 benda ni. Tapi nak buat pengisytiharan harta sepencarian boleh. Supaya mudah pasangan kita apabila berlaku apa-apa kepada satu pasangan lagi untuk menuntut, kerana apabila dah isytihar, proses pembuktian menjadi lebih longgar lah. Sebab suami dah isytihar atau isteri dah isytihar. Rumah nama suami satu nama. Okay? Apabila satu nama, tetapi rumah adalah rumah keluarga pasangan itu. Isteri kata, bang rumah ni macam mana? Rumah ni nama abang, tapi saya banyak menyumbang bang. Boleh tak buat perisytiharan harta sepencarian, tulis surat. Suami tulis, saya dengan ini mengaku bahawa rumah ini adalah hasil sumbangan bersama di antara saya dan isteri saya. Saya isytiharkan separuh atau 1/4 atau 1/3 daripadanya adalah hak harta sepencarian isteri saya. Contoh, bila berlaku kematian, surat ayah awak mengaku sendiri, awak nak bantah. Kalau anak-anak bantah, ayah dah mengaku, awak bantah. Mak mentua bantah, suami anak dia mengaku. Faham tak? Itu perisytiharan. Maka apabila perisytiharan dibuat, berlaku kematian, hanya perlu buat proses pengesahan di mahkamah je. Mudahlah, tak perlu nak bukti apa. Kan bukti tu tak berat lah, dah suami sendiri akui. Kan itu masa damai.
Cuba masa bergaduh apabila bercerai. Rumah ni saya seorang, awak tak ada satu apa sumbangan. Kan payahlah. Kan. Biasanya ia pusing dah 360 darjah, U-turn terus. Kan masa damai dulu Allah eloknya yang rumah ni kita bersama tau. Walaupun nama suami sebut rumah suami marah, rumah kita. Kan cuba bercerai. Kan nyangkut habis hak dia. Kan. Kan itulah orang kita kan. Biasalah. Okey, baik. Nak bagi tahunya harta sepencarian tu. Ya, sila je. Ya. Okey. Nak isytihar yang paling eloknya biar liga lah, baru cantik. Liga ni maksudnya dibuat dengan dimatikan stem, contohlah. Dan dia ada saksi dan sebagainya. Takut-takut nanti kita kata tak ada saksi, takutnya tulis sendiri. Pas suami mati, isteri karang ayat. Nak tahu kan? Dia karang ayat sendiri ni, ayah awak isytihar. Tulis pakai komputer. Nak tulisan jenis apa boleh belaka. Contoh. Kan? Sebab itu nak ada tanda tangan, nak ada saksi, lagi baguslah. Lagi bagus supaya mudah proses pembuktiannya nanti, supaya tak berlaku cabaran. Banyak ejen-ejen yang menulis benda-benda ini di luar, peguam ada buat. Nak buat sendiri boleh. Tapi bagaimana cara tu nak kena tahulah. Iaitu perlu ada saksi kan, perlu ada tanda tangan suaminya, perlu ada tanda tangan isterinya, perlu dinyatakan harta apa dan sebagainya, dan perlu dijelaskan bahawa kadarnya berapa banyak yang pihak satu lagi punya. Contoh tanah ini gram mungkin GM 1407 contohlah. Okey kan, berada di alamat sekian-sekian, di mungkin sekian-sekian, atas nama saya Muhammad bin Ali kan, dengan ini saya dengan rela dan suci hati mengisytiharkan tanah ini merupakan tanah sebagai harta sepencarian antara saya dan isteri saya. Oleh itu justru saya isytiharkan 1/4 daripada tanah ini menjadi milik pasangan saya, yakni isteri saya, nama sekian-sekian, nombor IC sekian-sekian. Contohlah tantangan suami, tantangan isteri. Lebih dekat apabila nak selesai, nanti orang tak bergaduh dah. Kan mati salah seorang. Sebab apabila meninggal salah seorang, isteri nak tuntut, dia tak bergaduh dengan arwah suami dah. Yang bercerai biasa bergaduh dengan bekas suami, bekas isteri tu. Yang meninggal tak bergaduh dah. Kalau bergaduh juga mati dia dah hakim sekali kan. Balik tu dah, dia akan bergaduh dengan waris-waris dah. Lagi ramai tu, mak mertua, pak mertua, adik-beradik, ipar duai. Contoh, dia kata kalaulah dia tuntut harta sepencarian, walaupun dia ada anak lelaki. Contoh, seorang lelaki meninggal dunia, ada isteri, ada anak-anak, anak lelaki ada, anak perempuan ada. Mak dan ayah kepada dia masih hidup. Mak dan ayah kepada arwah suami dia masih hidup. Adik-beradik tak terlibat dalam harta pusaka, tetapi adik-beradik akan campur tangan mak. Kalaulah Kak Long tuntut harta sepencarian banyak-banyak, mak bangkang tahu. Yalah, itu lu nasihat. Nampak kan? Walaupun dia tak layak pusaka, dia tahu dah mak dia dapat banyak, akhirnya turun kepada last sekali dia jugalah kalau panjang umur dia. Kalau dia meninggal dahulu, tolong nasihat tu nasihat saja ya. Ajal maut kita tak tahu. Kan? Kita tak tahu ajal maut. Kan? Contoh, apabila begitu bercabang banyaklah. Bercabang banyak. Biasa berlaku dalam masyarakat. Keluarga yang tenang, yang damai, alhamdulillah. Yang ini kita doakan berlaku kepada diri kita lah, supaya kita tinggal harta ini memudahkan waris kita. Janganlah ia menjadi suatu ujian pula kepada waris kita. Dah lah kita payah dah. Nak dapat tu bukan senang kan? Nak dapat bukan senang. Banyak di tempat kerja daripada di rumah dan sebagainya. Anak-anak dah besar, tiba-tiba besar dah anak-anak, barulah kita penceng boleh luang masa dengan anak yang dah besar. Yang kecil dulu tengah menyusu kita tinggal dah, sibuk
Tiba-tiba duduk bergaduh, tak manis lah dengan matlamat kita cari memang untuk mereka pun. Kalau untuk kita tidur kat mana masjid pun tak apa, untuk diri kita seorang. Tak ada rumah pun boleh duduk lagi. Tapi kita cari rumah yang selesa, yang tenang, yang tempat mereka tinggal agar supaya menjadi senang untuk mereka, kan? Sebagai tanggungjawab kita lah kepada mereka. Tiba-tiba dengan harta yang kita tinggal, mereka duduk bergaduh, tak cantik lah. Kita doa tak begitulah berlaku kepada keluarga kita, kerana banyak di luar sana contoh-contoh yang kita nampak, kan? Berlaku sedemikian rupa. Okey, baik. Itu harta sepencarian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harta sepencarian ni ada 3 keadaan. Saya ulang balik, yang bercerai, poligami, mati salah satu pasangan, suami atau isteri. Orang lain boleh tuntut tak harta sepencarian? Yang ini banyak perbahasan. Kalau tanya saya, cubalah di mahkamah syariah. Cubalah. Cuba ni maksudnya, boleh atau tidak anak nak tuntut harta sepencarian arwah mak dia dengan ayah dia yang masih hidup. Ayah masih hidup, okey, banyak harta arwah ayah ni yang masih hidup, mak dia meninggal dunia. Contoh, apabila mak meninggal dunia, ayah kahwin lain, anak kepada mak yang pertama ni nak tuntut harta sepencarian arwah mak kepada dengan ayah dia, supaya nanti bimbang-bimbang lah dah kahwin lain, yang hubung nama tukar habis kan. Berlaku kes macam itu, boleh tak nak tuntut mak dah mati? Kalaulah berjaya tuntut harta sepencarian, harta yang mak tinggal, arwah mak tinggal dah jadi pusaka, yang mak sendiri punya, dapat pula harta sepencarian sekali lagi jadi pusaka pula. Dah mak dah mati dah ni. Ramai yang begitu. Apabila, biasanya begitulah, jika berlakunya suami atau ayah nak kahwin lain. Bagi yang celek perkara itulah. Tapi ada yang tak kisah pun. Ramai di luar sana pun nak kahwin-kahwin lah ya. Alhamdulillah. Kan ada orang nak tengok-tengok, orang nak jenguk-jenguk. Kan, contoh. Begitu juga isteri kan. Ada orang begitulah. Tetapi ada orang tak boleh. Sebab kalau kahwin nanti harta macam mana? Harta dulu. Tak kira ayah tu siapa nak jaga dulu. Ataupun ibu siapa nak tengok dulu. Biasalah orang kita kan, harta macam mana ni, kan. Kalau dia kahwin, dia mati dulu kan, habis harta dapat ke pak tiri. Dia tak tahu kalau pak tiri mati, mak dia dapat. Kan, kita mana tahu siapa yang mati dulu, kan. Jadi itulah orang kita kalau kita lihatlah. Namun demikian, ada dibawa ke mahkamah kes semacam mana yang saya nyatakan tadi, iaitu mak dah meninggal, ayah masih hidup, ayah berasrak nak kahwin lain, anak-anak nak tuntut di mahkamah. Dia kata mak dia belum terbuka peluang untuk tuntut harta sepencarian, mati dulu. Dipakai di mahkamah syariah. Sejauh mana mahkamah syariah membenarkan atau tidak, saya tak pastilah. Yang itu cuma boleh dimohon, kena berhujahlah dengan cara yang betul dan sebagainya. Okey, baik. Selepas tuntutan harta sepencarian, barulah kita pergi hak yang berikutnya ke atas harta pusaka, iaitu hak wasiat. Bukan tunai wasiat dulu. Sebab itu ya ada ranking tu. Kalaulah contoh, apabila kita tahu ranking kedudukan yang mana satu mengikut tartib, tiba-tiba suami buat sebidang tanah, ia wasiatkan sebidang tanah. Contoh, kepada kawan dia ke, kepada adik-beradik dia ke yang tak layak pusaka lah, kan, contoh. Tapi dia tak beritahu isteri, dia buat dengan peguam. Contoh, apabila dibaca wasiat, tanah seluas sekian-sekian diwasiatkan kepada sekian-sekian pihak. Contoh, isteri katalah buat wasiat, orang Terengganu lah sebut la ilaha illallahnya buat wasiat, tak tahu pun. Sedangkan tanah itu adalah usaha saya bersama dengan dia. Jadi ranking mana tu? Nak ikut wasiat dulu ke harta sepencarian? Itu penting duduk tu, susunan tu. Jadi isteri kalau susun tadi saya sebut harta sepencarian dahulu daripada wasiat. Jadi tanah itu untuk laksana wasiat, isteri boleh tuntut harta sepencarian dulu. Lebih nanti kalau dia berjaya dapat separuh, separuh jadi wasiat.
Sebab itu penting ranking tu. Bukan semua sekali. Tidak habis harta suami wasiat harta ini tak beritahu isteri. Sedangkan rumah yang dibuat homestay tu usaha bersama, suami jumpa peguam, rumah ni diwasiatkan kepada anak yatim, tanah pula diwasiatkan kepada masjid, contoh sebidang tanah, benda bagus. Alhamdulillah. Kalau isteri kata tak apalah, saya restui, alhamdulillah, benda bagus kan. Tapi kalau isteri kata bahagian saya nak ambil dulu, bahagian dia buat wasiat, tuntut harta sepencarian. Sebab wasiat duduk ranking dia selepas harta sepencarian. Sebab itu penting ranking tu. Nanti orang tanya, tidak, nanti dahlah tanah itu adalah sebidang tanah 2 ekar, tu je tanah usaha bersama mereka. Suami pula buat wasiat, bila meninggal nanti terus tunai wasiat, jadi isteri nak tuntut harta sepencarian dah tak ada dah. Harta mana? Sebab itu ada perkara itu perlu dilihat dari segi ranking, tertib. Jadi wasiat duduk sebelum pusaka, yang terakhir sekali pusaka. Hak lain tu hutang, harta sepencarian awal lagi. Sebab wasiat kena buat harta sendiri. Jika ada tuntutan ke atas harta yang diwasiatkan, maka dia bukan harta sendiri lagi, tak bersih. Itu maksudnya. Nak buat wasiat kena buat harta bersih kita lah. Takkan harta hak orang lain yang di atas tu kita boleh buat wasiat. Kena tunggu lepas matilah, biasanya begitu. Sebab itu kalau saya selalu pesan dalam konteks ini, sebab kita nak bekal pahala berpanjangan di alam kubur dan sebagainya. Kalau buat banyak, insya-Allah banyak dapat. Sebab wasiat ini yang itu yang paling bagusnya, iaitu buat amalan terakhir kita untuk bekal akhirat kita. Nak beri masa hidup, harta tu nak guna lagi. Nak wakaf terus masa hidup, kita nak guna lagi, hasil nak makan lagi. Kita wakaf buat lepas matilah, maka jadilah wasiat wakaf tu. Tunggu matilah, laksanakan, dapat bekal kita di akhirat nanti, benda yang bagus. Kan contoh, kan. Jadi nak buat wasiat harta sendiri. Jadi saya selalu berpesan, jika ada unsur-unsur harta sepencarian, rumah ke tanah ke, walaupun nama suami dalam Kanun Tanah Negara KTN, Kanun Tanah Negara 1965 Akta 56 Section 5, hak milik yang tidak boleh disangkal, nama dalam tu dia punya, begitulah dalam undang-undang kan. Tapi kalau ada unsur hak isteri pun ada, rumah ini isteri aku pun banyak tolong, hasil kebun dia banyak kan, walaupun tak turun kebun tetapi lauk nasi dia masak kan, tanak nasi, basuh baju, jaga anak dan sebagainya, itu sumbangan tak langsung. Adalah sumbangan kan. Elok tanya isteri kan, abang nak wasiatkan, nak wakaf tanah ini, lepas mati nanti nak bagi ke masjid sekian-sekian, mak hak tafiz sekian-sekian, macam mana, okey ke, setuju ke? Buatlah bang benda yang elok, kan. Baru betul. Ini buat dia diam dahlah sulit jumpa peguam. Kan contoh. Seolah-olah dia lari pula kan. Eloknya begitulah. Yang ada unsur, kalau memang yang kita punya seorang tanpa sumbangan isteri, cerita lain lah. Yang ini yang saya kata ada unsur harta sepencarian, supaya apabila berlaku kematian tak ada dah cabaran. Isteri kata saya pun setuju masa hidup dulu, takkan nak tuntut lagi. Contoh. Itu secara eloknya lah. Jadi wasiat yang terakhir sekali adalah hak tuntut harta pusaka ni. Dalam proses liability harta pusaka, wasiat jika ada orang buat wasiat, ada yang tidak. Jangan ingat semua ada wasiat. Wasiat iman, wasiat supaya berkelakuan baik, itu cerita lain. Yang kita bincang ni wasiat harta kan. Ada yang pesan ke anak-anak, jika mak meninggal nanti jangan lupa jangan tinggalkan solat. Itu wasiat lain. Yang itu tak ada masalah, yang itu pesan biasalah. Yang kita bincang soal harta. Okey, baik. Jika ada wasiat yang ditinggalkan oleh si mati, kena tunaikan wasiat. Jika wasiat berkenaan adalah wasiat yang sah menurut hukum syarak. Wasiat yang sah menurut hukum syarak. Kalau wasiat yang tak sah, tak perlu tunai lah. Sebab ramai orang duk tanya saya, dia kata, Ustaz,
Kan harta dia, ikut dia lah nak wasiat kat mana. Kan? Ikutlah. Saya kata tak boleh lah buat begitu. Saya selalunya berseloroh lah tuan-tuan dan puan-puan ni. Kalaulah seseorang ini pesan kepada anak-anak dia, bila mak meninggal nanti, jenazah mak jangan tanam lagi tau, awet seminggu, letak depan rumah biar ramai boleh tengok ziarah. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, ikut tak wasiat macam tu? Tak ikut. Sebab apa? Bercanggah hukum syarak. Tapi bab harta, bila saya sebut bercanggah dengan hukum syarak, dia akan jawab, kan harta dia, ikut suka dia lah. Pelik. Dia tadi kan body dia, ikut pandai dia lah. Tapi kita tak ikut sebab bercanggah. Samalah konsepnya bab harta. Kalau bercanggah jangan ikut. Sebab ramai yang jawab begitu masyarakat. Saya nampak macam kasar kan, tapi nak bagi biar faham bercanggah hukum syarak tak boleh ikut. Kan? Bukan jawabnya bercanggah dengan hukum syarak, ikut dia lah harta dia. Jangan jawab macam tu. Kalau ikut dia harta dia, jenuh lah kan. Walaupun bercanggah dengan hukum syarak, letih lah. Tak boleh lah jawab begitu. Kalau ikut suka, sebab kita bergerak kan, bertasarruf, belanja harta kita, cari harta kita, semua kita jaga landasan syarak ni. Hak orang kita tak ambil. Kalau nak ambil orang, asal jumpa ambil. Dah saya jumpa kan, tak kira lah siapa pun nak contoh. Kalau nak ambil pakai ikut suka gitu, letih lah tuan-tuan dan puan-puan. Baik itu saya kait tadi. Kalau saya kata, mak kata bila mak mati nanti jenazah mak awet 2 minggu tak depan rumah, tak ada orang ikut. Sebab apa? Mudah je kita jawab, bercanggah dengan hukum syarak. Tapi bab harta saya jawab bercanggah dengan hukum syarak, dia boleh jawab balik. Jadi ikut suka dia lah harta dia. Saya jawab balik yang tadi, ikut suka dia lah body dia. Tapi tak adalah orang nak kata begitu kan, kasar lah bunyinya. Tapi nak suruh faham perkara isu yang sama, tetap bercanggah dengan hukum syarak, tak boleh ikut. Itu je. Okey, boleh nampak tuan-tuan dan puan-puan, sebab wasiat begitulah. Kan, bercanggah hukum syarak nak ikut juga, sebab wasiat ayah ni kan, wasiat ibu ni kan, wasiat suami ni kan, walaupun bercanggah dengan hukum syarak nak ikut juga. Kan, tetapi yang tadi suami juga yang pesan, mayat abang jangan tanam tau. Suami juga. Tapi kita tak ikut. Kan. Tapi kalau buat wasiat kan, kalau tak ikut seksa dia dalam kubur. Kan, kita pergi pula ke situ. Macam-macam alasan kan. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasiat orang Islam ini, wasiat merupakan pemberian harta daripada satu pihak kepada pihak lain yang berlaku selepas kematian. Itu wasiat. Hibah berlaku masa hidup. Dia ada beza sikit je. Yeah? Maksudnya berlakunya pemberian itu lepas mati. Jadi lepas mati baru berlaku. Banyak isu. Okay, banyak isu. Mungkin sebab itu saya tengok jam tu, takut panjang lagi, boleh bahas panjang lagi sebab wasiat ni banyak isu. Kalaulah orang kata begini, anak berhutang dengan ayah 40,000, 30,000, 50,000 ringgit. Maklumlah nak buka bisnes. Ayah kata kalau ayah mati tak ayah bayar lah. Apa makna tu? Jadi wasiat ke jadi pemberian? Kesan macam mana? Ayah kata pas ayah mati, Along, yang Along hutang ayah 50,000 tu, kalau ayah mati tak ayah bayar lah. Ayah halal lepas mati, masa hidup jangan bayar. Kalau ayah cakap begitu memang tak bayar lah, tunggu mati lah. Okay? Kan banyak kau kita. Apa makna tu? Boleh atau tidak lepas mati jadi halal ke? Persoalannya. Sebab dia dah wasiat. Wasiat pula kepada anak sendiri. Harta tu seolah ayah beri kepada Along, lepas mati 50,000. Masa hidup ni jadi hutang. Lepas mati diberi kepada anak sebanyak 50,000. Pemberian selepas kematian menjadi wasiat. Syarat wasiat tidak boleh kepada waris yang layak pusaka. Macam mana? Kan? Contoh, bercanggah ke tidak dengan hukum syarak kita tak nampak. Kan? Kita tak meneliti perkara yang sedemikian. Jadi itu maksud saya, perlu dilihat balik. Kan? Boleh wasiat kepada waris dengan syarat waris lain setuju. Kena tanyalah, ayah halalkan hutang ayah kepada saya lepas dia mati ni macam mana?
angah, asyik, de, mak, alang, su. Dah ya halal kira halal lah bang. Yang ni pula kira lah bang. Alhamdulillah bagus. Tapi yang kata begitu tu, dia faham tak apa maksud yang macam yang saya cerita tadi? Tak faham, halal saja je. Kan? Dia tak faham apa pun. Orang angguk, dia angguk. Kalau dia faham agak-agaknya, dia halal tak? Kan? Itu dulu. Kan? Jadi kita kata, jangan bagi dia faham lah Ustaz. Kan? Kita bagi ayat tu lah. Kalau dia tak faham, dia halal. Faham, dia tak halal. Jadi jangan bagi tahu dia, jangan faham lah. Supaya jangan faham. Kan, sebab firman apa ni, firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha a'ta kullazi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris illa an yasha'a warasah atau kama qala. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan setiap waris yang berhak akan haknya. Fala wasiyata liwaris, maka tidak ada lagi wasiat kepada waris. Rasulullah bagi tahu, okay? Illa an yasha'a warasah, kecuali waris-waris lain izinkan. Jadi kena tanya waris lain izin tahu tidak, kan? Jadi itu yang dikatakan ada larangan syarak tentang berwasiat kepada waris yang dah layak pusaka. Waris yang tak layak pusaka boleh dibuat wasiat. Jadi wasiat ini saya akan sentuh balik lagi kerana panjang perbahasannya, banyak juga isunya yang perlu kita teliti, perlu kita fahami sebelum harta pusaka kita agih-agihkan kepada waris-waris, supaya hak-hak yang telah dinyatakan yang sah menurut hukum syarak kita tunaikan, dan kita bagi yang bersih, kita tak salah guna hak orang lain. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap kata.